Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita ingin mempelajari bab 10 iaitu gelombang bunyi, sound wave. Apa itu bunyi, pelajar? Bagaimana bunyi terhasil? Bunyi ialah suatu bentuk tenaga. Bunyi terhasil melalui getaran. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Mediumnya ialah pepejal, cecair dan gas. Pemindahan bunyi melalui pepejal. Bunyi dipindahkan dengan cepat melalui pepejal. Apabila zarah-zarah pada satu hujung pepejal mula bergetar, getaran itu menyebabkan zarah-zarah yang bersebelahan turut bergetar dengan pantas kerana zarah-zarah pepejal tersusun rapat. Pemindahan bunyi melalui cecair. Susunan zarah-zarah dalam cecair yang kurang rapat menyebabkan getaran bunyi dipindah dengan perlahan berbanding dengan pepejal. Pemindahan bunyi melalui gas. Gelombang bunyi merambat melalui gas dengan sangat perlahan kerana susunan zarah-zarah gas yang berjauhan antara satu sama lain melambatkan pemindahan getaran. Aktiviti ini menunjukkan jam loceng dimasukkan ke dalam balang kaca. Apabila suis pam vacuum dihidupkan, bunyi loceng tidak lagi kedengaran. Ini kerana bunyi tidak boleh melalui vacuum. Pantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi boleh dipantul dan diserap apabila terkena pada permukaan suatu objek. Permukaan yang keras dan licin memantulkan bunyi dengan baik. Contohnya ialah jubin mamar dan dinding. Manakala permukaan yang lembut dan kasar merupakan penyerap bunyi yang baik. Contohnya ialah permaidani dan papan gabus. Okey pelajar, mari kita dengarkan bunyi ini. Okey pelajar, ada perbezaan bukan? So, bunyi lembu melenguh ialah merupakan bunyi berfrekuensi rendah. Manakala bunyi tikus mendecit ialah bunyi berfrekuensi tinggi. Kelangsingan, pitch, digambarkan sebagai ketajaman sesuatu bunyi. Kelangsingan bergantung kepada frekuensi. Unit frekuensi ialah hertz. Bunyi berfrekuensi rendah menghasilkan kelangsingan rendah. Contoh alat muzik ialah drum, rebana dan kompang. Manakala bunyi berfrekuensi tinggi menghasilkan kelangsingan tinggi. Contoh alat muzik ialah kerincing segitiga dan gitar. Semakin langsing bunyi yang dihasilkan, semakin tinggi frekuensinya. Kenyaringan, loudness, digambarkan sebagai kekuatan bunyi yang dihasilkan. Ianya bergantung kepada amplitude. Amplitude rendah menghasilkan kenyaringan rendah. Contoh kenyaringan rendah ialah bunyi perlahan terhasil apabila kita mengurangkan volume pada pembesar suara. Atau contoh kedua, menekan kunci piano dengan perlahan. Amplitude tinggi menghasilkan kenyaringan tinggi. Contohnya ialah bunyi kuat terhasil apabila kita meningkatkan volume pada pembesar suara. Contoh yang kedua, menekan kunci piano dengan kuat. Maka, kenyaringan bertambah apabila amplitude bertambah.
Fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Contoh fenomena pantulan gelombang bunyi ialah gema. Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Bunyi ini dipantulkan menyerupai bunyi asal tetapi mengambil masa yang sedikit untuk sampai ke telinga pendengar. Gema boleh didengar di kawasan seperti dewan tertutup, bilik kosong, gua dan terowong. Contoh kedua aplikasi pantulan gelombang bunyi ialah atrua bunyi. Atrua bunyi merupakan sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Atrua bunyi tidak dapat didengar oleh manusia tetapi boleh didengar oleh haiwan seperti kelawar. Kelawar menggunakan atrua bunyi untuk menentukan panduan arah. Contoh ketiga aplikasi pantulan gelombang bunyi ialah sonar. Sonar merupakan teknologi pantulan atrua bunyi yang digunakan dalam industri perkapalan. Tujuannya ialah untuk mengesan kedudukan ikan dan kedalaman laut. Had pendengaran. Frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Julat ini semakin berkurang apabila usia kita meningkat. Deria pendengaran manusia yang terhad menyebabkan kita tidak dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah atau terlalu jauh. Jadi, kita perlu menggunakan peralatan khas untuk mengatasi had pendengaran manusia. Sebagai contoh, stetoskop membantu doktor untuk mendengar denyutan jantung pesakit. Pembesar suara menjadikan suara lebih kuat supaya dapat didengar dari jauh. Alat bantu pendengaran juga boleh menguatkan bunyi yang memasuki telinga.